Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Terima kasih kerana mencuba untuk latihan daya. Daripada jumlah yang saya dapat setakat ini ialah 40 orang. 40 maksudnya ada yang berulang kali menjawab. Dia satu pencapaian bagus daripada kelas 6 Ibnu Battutah. Okey, untuk makluman semua, okey, saya akan terangkan kepada anda mengapa anda tidak mendapat markah minimum 80 atau lebih. Kerana kita tengok soalan-soalan yang antara soalan-soalan yang anda salah. Okey, yang pertama ialah soalan yang pertama. Rajah menunjukkan seorang murid lelaki sedang menarik kotak. Bagaimana murid ini dapat menggerakkan kotak dengan lebih mudah? Kebanyakan murid menjawab hanya menyatakan satu jawapan. Tetapi dia mempunyai lebih daripada satu jawapan. Jadi, anda kena baca dan dalam peperiksaan biasanya ada markah di bawah. Lihat markah, jika dia menyatakan 2 markah, maka kita perlu memberi 2 jawapan. Jika nyatakan 1 markah, maka dia perlu berikan 1 jawapan. Tapi yang ini tak ada, cumanya kena fikirlah. Okey, dan objektif pun sama. Jadi, cara yang terbaik ialah untuk menggerakkan kotak dengan lebih mudah. Maksud dia ialah mengurangkan daya geseran. Maka kita menggunakan kayu penggolek, mengurangkan daya geseran. Okey, membuat corak, menambah daya geseran. Memastikan pengurangan kotak bersih ni tiada kaitan. Dan yang keempat, meletakkan kain di bawah kotak dan menariknya menggunakan kain tersebut. Maka ia mengurangkan daya geseran. Jadi, untuk memudahkan menggerakkan kotak, maka kita ingin mengurangkan daya geseran. Jawapan yang patutnya adalah menggunakan kayu penggolek dan meletakkan kain di bawah kotak dan menariknya menggunakan kain tersebut. Okey, itu soalan yang kebanyakan salah sebab tanda 1. Okey, seterusnya soalan yang kebanyakan murid salah ialah menyatakan pemerhatian. Okey, berdasarkan soalan, nyatakan pemerhatian melalui jenis permukaan yang berbeza. Jadi, bila nyatakan pemerhatian, anda perlu melihat PB, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Okey, disokong oleh pemboleh ubah manipulasi. Bila dapat jawapan, yang kotak pertama ni ialah PM, pemboleh ubah manipulasi, dan yang kedua, kotak kedua ialah PB, pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, buat pemerhatian anda, jarak yang dilalui kereta mainan. Tulis semula PB anda pada sokong dengan PM anda. Jenis permukaan X, kita tengok kalau jarak ada dua je. Jauh ataupun dekat. Jadi, jauh atau dekat, bukan panjang atau tinggi. Jarak ada dua perkataan kena ingat. Lebih jauh atau lebih dekat. Jadi, jenis permukaan X lebih jauh sebab dia 50 cm. Berbanding jenis permukaan Y dan Z. Ataupun kita boleh nyatakan yang sedikit. Jarak yang dilalui kereta mainan Z pada jenis permukaan Z. Pada jenis permukaan Z. Bukan kereta mainan Z, tapi jenis permukaan Z lebih dekat berbanding jenis permukaan Y dan X. Okey? Soalan seterusnya yang kebanyakan murid salah ialah maklumat. Dua maklumat. Bila menyatakan dua maklumat, ialah kita mencari PM dan PB. Okey, PM ialah pemboleh ubah manipulasi dan PB ialah pemboleh ubah bergerak balas. Jika anda memberikan satu jawapan saja, salah sebab dia nak dua maklumat. Dua maklumat. Jadi, jenis permukaan tulis balik, boleh juga dan jarak yang dilalui kereta mainan dalam kurungan cm ataupun koma. Okey? Jadi, dua maklumat ini senang. Biasanya soalan ini membantu anda untuk mendapatkan markah yang lebih. Sebab kita target kita 2, sekurang-kurangnya mesti dapat 10 ke atas. Okey, soalan yang keempat. Saya rasa banyak yang salah sebab menyatakan tujuan. Bila menyatakan tujuan, kita kena ingat apa yang Cikgu Dayah ajar UMHA, iaitu untuk you, M, menyiasat, H yang pertama, hubungan antara jenis permukaan. Ini mana? Ialah PB. Jenis permukaan dan cari P. Maafkan saya, ini ialah PM. Okey, ini ialah PM. Cari PM dulu. Dan seterusnya cari PB dia pula. Ialah jarak yang dilalui kereta mainan dalam kurungan CM. Kenapa cikgu kadang-kadang kena tulis tak CM ni? Penting tak?
lebih baik tulis. Sebab kita tak pasti penanda tu macam mana. Kalau saya, kita boleh terima ke tak. Jadi lebih baik kita tulis semua ada yang kat PB, kita tulis. Apa yang ada kat PM, tulis. Salin semula sahaja. Boleh? Okey, itu soalan nombor 4. Soalan seterusnya yang banyak yang salah ialah satu cara menambah daya geseran pada objek. Kebanyakan murid menulis jawapan yang terlampau direct ataupun terlampau umum. Tapak kasut bercorak. Tapak yang contohnya yang umum tapak dan permukaan bercorak. Jadi yang ini tidak menerangkan jawapan untuk soalan ini. Jawapan yang terbaik ialah menggunakan tapak. Kita perkataan menggunakan. Cara ialah menggunakan. Jadi jangan tapak dan permukaan bercorak. Ia tidak menyokong jawapan tu. Jadi kita kena guna ayat. Oh, guna tapak dan permukaan bercorak. Guna tapak dan permukaan kasar. Guna pelapis anti gelincir. Guna serbuk kapur magnesium karbonat. Okey? Guna. Satu cara. Jangan kata tapak dan permukaan bercorak. Apa tapak? Tiba-tiba jawapan tapak. Itu hanya menyatakan objek tu je. Objek, oh tapak. Kasut bertapak. Kasut memang bertapak. Jadi, kita menggunakan tapak dan permukaan kasar. Itu antara soalan yang kebanyakan murid gagal untuk membantu mereka mendapat 80 markah daripada soalan ini, daripada latihan ini. Okey, soalan yang seterusnya ialah yang salah. Daya geseran tidak wujud. Okey, nombor 11. Sekiranya daya geseran tidak wujud, apa yang akan berlaku kepada objek di bumi? Bila tiada geseran, maka objek ni boleh tak berhenti? Tak boleh. Ibarat semua tempat awak berdiri sekarang, semua tempat awak berjalan, licin. Jadi, apa yang terjadi? Licin kan? Sebab licin, permukaan licin, kita susah nak bergeser. Tak ada geseran. Jadi, jalan-jalan jatuh. Jalan-jalan jauh. Jatuh. Jadi, berdiri jatuh. Berdiri jatuh. Macam kita main ice skating. Main ice tu. Main ice. Tengok kat video main ice kan? Jadi, objek bergerak tanpa henti. Jatuh pun bergerak. Mensentai makan pun bergerak. Sebab tiada daya geseran. Jadi, objek bergerak tanpa henti. Boleh? Faham? Dan soalan terakhir yang kebanyakan murid salah ialah soalan kebat yang terakhir. Kebat ataupun kemahiran berfikir rasa tinggi yang menyatakan kelihatan cawan berisi air sejuk tiba-tiba bergerak. Okay, kita ambil air, cawan berisi air, letak ais. Dia kan sejuk kan? Sejuk. Jadi tiba-tiba dia bergerak. Oh, magic ke? Angin tiup ke? Tidak. Sebab di bawah permukaan cawan itu terdapat air. Air yang mana air itu mengurangkan daya geseran antara permukaan bawah cawan dengan meja. Jadi sebabkan oleh adanya air, maka dia melicin. Jadi dia bergerak. Okey, dia bukan magic tapi dia ialah suatu yang terjadi disebabkan kurangnya daya geseran. Alhamdulillah saya lihat ada perkembangan positif untuk soalan ini. Kebanyakan murid mencuba dengan baik. Cuba banyak kali. Okey, tetapi markah-markah ni boleh dipertingkatkan lagi dengan kefahaman dan pembacaan yang lebih. Itu saja daripada saya. Saya harap anda semua terus mengulang kaji pelajaran. Dan saya yakin percaya anda semua akan luluskan cemerlang dengan paper sains UPSR tahun ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.